Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. So hari ini saya akan menerangkan mengenai kod arahan HTML. Kita ambil basic dahulu So HTML ni maksudnya adalah Hypertext Markup Language. Maksudnya dia digunakan untuk kita menyusun perkataan ataupun objek di dalam sesuatu laman web lah. Okey, ini adalah tag yang simple sahaja. Saya buat so kita akan ada satu blog di atas ni tentang saya, kemudian ada nama di situ, kemudian ada umur, kemudian kita ada sesuatu senarai lah, satu senarai ada makanan kegemaran, contohlah ini sebagai satu contoh. Okey, simple saja dia punya tag HTML ni boleh bantu kita untuk faham apa kegunaan HTML ni dalam satu pembinaan laman web. Okey, so first kali kita akan pergi, hari ini saya akan gunakan satu aplikasi online, nama dia adalah codepen.io. So gunakan handphone nanti bolehlah type codepen.io. So dekat bawah ni kita scroll down, lepas tu kita akan tengok kepada bahagian build and test ini, kemudian kita buat try editor. Lepas itu apa yang kita buat adalah kita ada banyak HTML, CSS dan juga JavaScript, tapi hari ini kita akan fokus pada HTML dahulu. Okey, saya nak bagi satu contoh lah contoh kita nak buat yang ni lah, tag yang ni tentang saya ni. So apa yang kita buat adalah kita akan tulis tentang saya di situ Okey, ini mungkin dia akan mengambil masa sedikit sebab dia memang ada dia bergantung pada internet connection lah yang ni So kita akan tulis tentang saya. Lepas itu contoh saya nak letakkan dekat bawah. Okey, contoh saya nak letakkan dekat bawah, saya nak letakkan nama saya nama saya. Okey, nama adalah apa nama di situ. Okey, contoh nama Iswandi, contohlah Iswandi kamu letak nama kamu saja tak perlu letak nama saya di situ sebagai contoh. Okey, kalau kita perasan di sini, maksudnya kalau kita tengok di bawah ni dia ada tentang saya dan nama Iswandi. Dia tidak seperti yang kita nak lah, maksudnya dia bukan pada line yang baru. So dia kena ada satu benda yang kita kena atur dia. So kena atur tu kita gunakan HTML. So HTML itu yang kita gunakan untuk kita markup dia lah, untuk kita tandakan dia. So yang ni kita nak letak kat mana? So yang kita akan gunakan tag HTML. So ini adalah tag HTML. Maksudnya kita ada tag h1 pembuka dia, kemudian kita ada penutup dia. Setiap tag HTML ni, kebanyakan tag HTML lah, dia akan ada pembuka dan penutup. Kalau pembuka dia kita ada h1, kalau penutup dia kita ada /h1. Okey, saya ambil tentang saya tu, lepas tu saya letakkan dalam tag h1 itulah. Okey, so sekarang ni dah jadi. Okey, jadilah tentang saya. Lepas tu nama Iswandi tu masuk dalam next line lah, dalam kalau dalam display dia dekat bawah tu. Okey, so sekarang ni saya nak tambah lagi. Okey, saya nak tambah contoh, saya nak tambah umur. Saya nak tambah umur, contohnya di hujung ini. So apa yang kita boleh buat adalah, contoh saya tulis bawah tu umur umur. Contoh saya letak umur saya. Kamu letak umur kamu lah berapa, jangan letak 31 tahun juga kamu 13 tahun lah, terbalik. Okey, 31 tahun. Okey, so sama juga macam kes tadi. Tengok nama Iswandi, saya nak dia umur Iswandi tu, umur 31 tahun tu masuk dalam line yang baru. So maksudnya kita gunakan tag juga. Tag yang kita akan gunakan adalah tag P. P itu represent paragraph lah, paragraph ataupun perenggan kalau dalam bahasa Melayu lah. Kita akan buka, lepas tu kita tutup tu dengan /P. Itu cara kita
tutup. So saya ambil nama tu, saya letak. Okay, ni dia akan jadi satu paragraf. Okay, kalau saya letak dia dalam satu paragraf ini pun dia masih tak jadi. Kita boleh tengok lepas ni. Tengok, dia tak kisah sama ada kita ada letak apa new line ke dalam yang kita tulis kat atas tu kan, kat dalam HTML tu kan. Tetapi dia tak kisah. Okay, dia cuma tengok pada teks itu saja. So kalau kita nak susun, kita gunakan tag HTML itu tadi. So apa yang saya nak buat sekarang ni adalah saya akan letakkan another p tag lah. Tag p, satu lagi tag p, pembuka tag p, kemudian penutup /p, dan kemudian saya akan letakkan maklumat seterusnya lah, umur itu tadi. Baik, so saya akan copy paste. Saya ambil dahulu umur 31 tahun, ambil, masukkan dalam tag yang baru. Cut. Okay. So kalau CodePen ni awak boleh gunakan handphone sajalah, boleh. Tapi dia kena sabar jugalah sebab dia perlukan line yang okey. Okay. Next. So apa yang saya nak buat di sini adalah saya nak buat satu senarai pula satu senarai. So kalau senarai, apa tag yang kita akan gunakan? Okay. So kita akan tahu lepas ni. So first sekali saya akan masukkan P dahulu, paragraf dahulu. Saya akan mulakan perenggan yang baru lah maksudnya. Okay. Okay, saya akan tutup perenggan saya ni dan kemudian saya akan masukkan apa benda yang saya nak masukkan dalam paragraf tersebut. Okay. Masukkan dalam tu, saya enter ya. Lepas enter, saya akan letak makanan kegemaran ya. Makanan kegemaran di situ saya type dahulu. Dan kemudian apa yang kita akan buat adalah kita akan perkenalkan satu lagi tag baru untuk kita menyediakan satu senarai. So apa tag yang kita akan gunakan? First sekali adalah kita kena type dahulu tag inilah. So inilah tag dia, iaitu UL. UL maksudnya kalau dalam bahasa Inggeris ini sebenarnya represent unordered list ataupun senarai yang tidak tersusun lah. Senarai tidak tersusun ni maksudnya dia bukan senarai yang bernombor lah, itu maksud dia. Okey, saya buka dahulu UL, lepas tu saya tutup UL. Selepas itu, baik, yang ini penting Selepas itu dalam UL tu sebab kita ada senarai, so kita kena bagi setiap senarai itu dia punya tag juga masing-masing Dalam UL itu ada tag yang lain lah, satu lagi tag iaitu li tag dia. Okey. So li ni adalah untuk setiap benda dalam senarai tu. Contoh kalau dalam tu kita ada contoh objek satu kan, ayam goreng tu masuk dalam first li itu maksud dia. Ni saya tak gunakan ayam goreng lah, saya gunakan contoh saya gunakan roti canai. Ni boleh, tak perlu awak ikut roti canai lah, ini ikut kreativiti awak sendiri, apa yang awak minat. Okey. Lepas tu li tu dah nampak dia punya kesan roti canai di bawah tu. Lepas tu kalau saya nak masukkan lagi the second object dalam list tersebut, saya ulang benda yang sama. Saya buka li dan kemudian saya tulis benda tu yang saya nak tu, mi kolok contohnya. Okey. Mi kolok. Okey, lepas itu kita tutup. Tutup li tersebut. Okey. Dia kena tutup dia kena tutup. Yang buka tu dia kena ada tutup. Ada certain tag HTML ni ada yang tak perlu awak tutup. Okey. Tapi untuk permulaan ni kita belajar dahulu tag HTML yang kita perlu tutup Okey. So, mungkin saya akan letakkan yang ketiga. Yang ketiga li dia. So, ini adalah list yang ketiga, nasi goreng. Kalau perasan kat sini dia akan ada typo sikit lah. Ni kita sepatutnya tutup dengan li. Nanti kita tengok apa kesan dia kalau kita tak letak li tu. /li tu nampak dia ada satu lagi benda yang extra extra titik itu. So dia mulakan objek yang baru. Okay. So itu salah lah. So kita kena tutupkan benda tersebut dengan li. Okay. Barulah kita dapat yang lebih kemas. Okay. Baik, saya rasa itu sahaja yang saya ingin terangkan. Terima kasih.